Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahillazi ja'ala al-'idil fitri wal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimuna ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah khatib pada pagi ini sama-sama berpesan kepada tuan-tuan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Jalla wa'ala sebagai tanda kecintaan, sebagai tanda ketakwaan kita pada pagi ini, setelah mana kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesejahteraan, keselamatan di dalam ibadah kita. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan yang senantiasa istiqamah dengan amalan kebaikan, insya-Allah. Khutbah pada pagi ini pada hari yang mulia Sayyidul ataupun yang disebut Aidil Fitri adalah bertajuk Aidul Fitri menagun ilahi penyatu hati. Sidang para jemaah yang dikasihi dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang mana telah pergi meninggalkan kita, yang berakhir pada semalam, yang mana sudah tentu banyak mendidik serta mentarbiah kita dengan penuh keimanan dan keinsafan. Berbahagialah orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah mengampunkan dosa dan menerima segala amalan kita yang lalu, insya-Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sebaliknya, tuan-tuan yang dirahmati dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala, amatlah rugi yang disebut sebagai umat Islam yang tidak mengambil kesempatan di sebalik kesempurnaan ataupun kemuliaan gandaan di bulan Ramadan yang lepas, dengan ibadah puasanya, dengan ibadah solatnya, dengan membaca Al-Qurannya dan sebagainya. Bahkan di dalam bulan Ramadan yang mana banyak amalan-amalan yang dilakukan yang berbentuk sunat diberi pahala seumpama pahala yang wajib. Dan pahala yang wajib dilaksanakan memberi gandaan yang begitu besar dan bahkan berlipat kali ganda, bukan sekadar 27, bahkan lebih daripada itu. Ini menandakan kepada kita betapa besarnya ganjaran dan kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari 1 Syawal ataupun kita sebut sebagai Aidil Fitri. Apabila merujuk kepada Aid, maknanya kembali. Fitri adalah fitrah. Apa makna dia? Dua kalimah yang perlu difahami dan perlu dihayati. Kerana apabila kita menyebut kalimah Aid ataupun fitri itu sendiri, kita telah kembali kepada kebiasaan fitrah kita, yakni daripada sebelum kita Ramadan, kita makan, kita minum di siang hari, maka kembali semula hari yang disebut makan dan minum. Sungguh pun begitu, tuan-tuan rahimakumullah, para hadirin yang dimulia pada 1 Syawal. Walaupun kita kembali kepada fitrah asal kita sebelum kedatangan Ramadan, tuan-tuan masih boleh menggunakan kesempatan yang ada pada bulan Syawal
Di antaranya kalau tuan-tuan memperingati di antara pesanan Nabi, bahkan menjadi sunnah Nabi, bahkan menjadi amalan para as-salafus soleh, yakni pada awal pagi kita menyentuh, menjauh makanan sebelum kita menunaikan ibadat solat. Itu di antara yang sunnah. Nampaknya benda yang biasa kita buat, cuma kita tidak tahu kelebihan. Dia berbeza dengan amalan Aidil Adha. Aidil Adha disunatkan makan selepas solat hari raya. Tetapi Aidil Fitri menyentuh makanan bukan untuk semata-mata mengisi kekosongan, bukan itu semata-mata, tetapi nak mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kesyukuran, kegembiraan yang mana digambarkan ataupun di hari ini dirasa oleh sentiasa ataupun sekalian manusia yang dianugerahkan oleh Allah, dan baik amalan dan indah akhlaknya di sepanjang bulan Ramadan, yang dalam keadaan bulan Ramadan itu bulan yang senantiasa menjadikan seseorang di kalangan hamba yang mentaati segala perintah Allah. Di dalam bulan Ramadan juga di kalangan kita yang melakukan yang disebut dengan amalan-amalan khususi pada malamnya. Sungguh pun begitu tuan-tuan, di hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi balasan dan memberi kelebihan kepada orang yang berpuasa. Daripada kegembiraan, daripada kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertepatan dengan ayat dalam surah Yunus ayat yang ke-58, Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qul bifadlillahi birahmatih fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Katakanlah dengan kurniaan Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan kurniaan dan rahmat Allah, dengan demikian kamu, yakni hendaklah mereka bergembira, itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aidil Fitri ataupun hari raya fitrah, hari bergembira bagi orang yang berpuasa, hari meraihkan kemenangan bagi orang berpuasa. Diingat satu kata-kata yang pernah diungkapkan oleh sahabat Nabi, merakabat mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidatina Abu Hurairah. Apa dia disebut? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, kata Abu Hurairah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lisaim farhatani yafrahuma iza aftara fariha bifitri wa iza laqiya rabbahu fariha bisawmi, atau kama qala Nabi. Untuk orang yang berpuasa, kata Nabi, untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan ada dua kegembiraan. Apa kegembiraan pertama? Kegembiraan yang pertama ketika mana berbuka puasa. Yang tu kalau kita tengok, berbuka puasa itu adalah kemenangan. Lisa'im farhatain, dua kegembiraan bagi orang puasa. Yang pertama ketika berbuka, yang kedua adalah ketika mana dalam keadaan bertemu inda liqa'i rabbih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ini yang disebut juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bergembira dengan sebab buka puasa, dan dalam keadaan juga inda liqa'i rabbih, ketika mana bertemu dengan Allah. Yang disebut juga dengan wa iza laqiya rabbahu fariha bisawmi, kerana gembira daripada sebab dia berpuasa, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam bulan ibadat puasa, tuan-tuan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam hadis qudsi, di antaranya as-sawmu li wa ana ajzibi, puasa untuk aku, akan berikan balasan dan ganjaran bagi orang yang berpuasa. Apa maknanya? Orang yang berpuasa ini pahalanya tidak boleh dihitungkan dengan nilai kiraan kita. Bahkan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala tak berani nak menghitung amalan ibadat puasa, melainkan Allah Jalla wa Ala sahaja yang membalas. Kerana puasa untuk aku, wa ana ajzibih, kata Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang para jemaah muslimin yang dirahmati oleh Allah, melalui proses tarbiyah Ramadan yang sebulan lepas, di antara benda yang kita dapat berjaya dan menangani adalah dengan kita berjaya sabar dalam kita melawan hawa nafsu, melawan syaitan yang dibelenggu oleh Allah. Pada ketika itu kita berjaya segala-gala. Tetapi pada satu Syawal bermula daripada habisnya Ramadan pada petang semalam,
syaitan dibuka semula berkasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun setengah ulama menyebut syaitan dibebaskan dengan erti kata tidak ada kekuatan ataupun diberi kekuatan semula. Syaitan diberi kekuatan semula setelah dibelenggu selama sebulan, maka mereka rasa dalam keadaan seumpama, kata para as-salafus salih, seumpama seperti binatang yang mana dikurung sekian lama, maka dibuka pintunya kelaparan. Justru daripada akibat kelaparan, mereka akan mencari mangsa dan makanan untuk mereka mengisi balik. Inilah tugas iblis dan syaitan setelah dibuka pada terakhir bulan Ramadan pada semalam. Habisnya waktu Ramadan pergi ataupun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berlalunya 30 Ramadan, masuknya 1 Syawal, syaitan dah mula kelaparan seumpama, kata para as-salafus salih, seumpama binatang yang buas dikurung selama sebulan, dibuka pintunya maka sudah pasti mengganas untuk mencari makanan, kerana sekian lama tidak makan makanan yang dimakan sebelum ini selama 11 bulan. Bayangkan tuan-tuan rahimakumullah, pada 1 Syawal, kalau tuan-tuan perasan dan tuan-tuan tidak sedari, kemungkinan kita tidak ada ataupun kita sudah terlepas pandang, kita tidak melakukan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 1 Syawal? Terutamanya hari raya Aidil Fitri, dia berbeza dengan hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidil Fitri yang tidak ada ayyamut tasyriq, yang disebut hari-hari boleh bertakbir sebanyak 3 hari selepas hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha, yang disebut hari-hari yang boleh disunatkan berkorban. Tetapi Aidil Fitri tidak ada tersebut. Aidil Fitri tertakluk dengan takbir apabila masuknya huruf atau waktu maghrib sampai kepada waktu sebelum kita menunaikan ibadat solat sunat. Bahkan tidak dapat pahala sunat dah ulama menyebut kita bertakbir sudah sesudah mana khutbah ataupun solat dilaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa makna dia rahimakumullah? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar mesej dan pesanan kepada kita, Nabi nak supaya kita mengambil yang disebut manfaat daripada pagi Aidil Fitri. Di sebalik itu, bagaimana kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan pada malam Syawal dengan memperbanyakkan bertakbir. Kerana di zaman sebelum kedatangan Islam, umat Islam, golongan Yahudi, Nasara ataupun golongan yang mana musyrikin pernah meraihkan hari kemenangan perayaan. Tetapi perayaan yang disambut oleh di kalangan mereka dengan melakukan amal-amal yang mana berunsur syirik dan kufur kepada Allah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah perayaan yang disambut pada ketika itu, walitukabbirullah, dalam keadaan bertakbir membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini di antara sunnah. Kebarangkalian di kalangan kita beramal, ada juga di kalangan kita tidak sempat beramal di atas kesibukan untuk menyedia juadah berbuka, juadah untuk makan di pagi Syawal. Maka justru tuan-tuan, pada pagi ini khatib berpesan, mudah-mudahan sama-samalah kita mengambil kelebihan ataupun mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti kejayaan kemenangan ini juga adalah bukti umat Islam yang sentiasa membersihkan hati daripada amal ibadah, melakukan amal-amal yang saleh, seperti mana yang Allah Ta'ala nukilkan di dalam surah Suratul A'la ayat yang ke-14. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya berjayalah orang yang telah menerima peringatan itu, berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang muslim yang dirahmati oleh Allah, Aidil Fitri adalah bulan untuk taqarrub. Apa makna taqarrub? Mendekatkan diri, ataupun yang disebut menghadirkan diri, rasa takwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyakkan bertakbir dan solat. Dengan itu juga, di sebalik itu juga untuk menjauhkan diri daripada pelaksanaan perkara yang dilarang oleh Allah pada 1 Syawal. Alhamdulillah, dengan keadaan kita diuji dengan pandemik COVID-19, kita sudah terjaga dengan beberapa dosa yang pernah di kalangan kita lakukan sebelum ini tanpa kita sedari. Apa itu dosa? Kadang-kadang di kalangan kita lupa di antara hukum hakam pada 1 Syawal. Ada di kalangan kita sebelum ini kita melihat
holongan salam ataupun mengholorkan tangan salam kepada semua di kalangan manusia, tanpa kita mengambil kira ini di antara yang diboleh ataupun tidak diboleh. Senang jalan cerita, orang yang kahwin, haram kahwin dengan kita, maka orang itu halal salam dengan kita. Orang yang halal kahwin dengan kita, maka hukumnya haram kita salam dengan dia. Orang yang boleh kahwin dengan kita, tak boleh salam dengan dia waktu hari raya, selepas kita, sebelum berkahwin dengan dia. Orang yang mana haram kahwin dengan kita, kita boleh salam dengan dia, seperti mana ibu, makcik, papak, saudara dan sebagainya. Tetapi di saat sebelum kita diuji dengan pandemik, semua yang memohon kemaafan menghulurkan tangan. Sedangkan ulama menyebut tangan itu yang menghulur sebahagian daripada kemaafan. Kenapa kita mengambil sebahagian, kita tidak mengambil yang asal dia? Yang asal ialah mengungkapkan kalimah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu asal dia. Itu di antara ungkapan yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqabbalallahu minna wa minkum. Kerana kita dikuasai oleh budaya dan tren di kalangan kita, tidak dikatakan sempurna kemaafan tanpa menghulurkan tangan dengan kita bersalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan ujian pandemik, kita sudah terjaga sedemikian, bahkan kita juga dalam keadaan supaya berhati-hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi peringatan di sebalik hamba yang enggan dalam keadaan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga di kalangan hamba Ramadan, walaupun diuji dengan pandemik COVID-19, ada juga di kalangan kita dalam keadaan lolai dan lalai dengan ujian tersebut. Ada juga di kalangan kita masih tidak sedar dan tidak melakukan ibadat solat di dalam bulan Ramadan. Sedangkan ibadat solat itu tidak tertakluk pada Ramadan sahaja, bahkan amalan solat itu adalah kewajipan yang datang lebih awal berbanding dengan kewajipan ataupun fardunya puasa. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala bertegah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-147. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Apa gunanya Allah menyeksakan kamu sekiranya kamu bersyukur atas nikmatnya serta kamu beriman kepadanya, dan ingatlah Allah sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang yang bersyukur padanya, lagi maha mengetahui akan hal keadaan mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang para jemaah, di kesempatan Aidilfitri, khatib nak mengajak tuan-tuan sama-sama kita sekali lagi bermuhasabah diri. Di saat kita berada di 10 terakhir Ramadan yang lepas, kita masih dalam keadaan bersemangat untuk beribadah. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dengan pandemik angka yang begitu tinggi, yang menyebabkan di kalangan kita sudah dalam keadaan menurun, dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan yang menurun semangat untuk ibadah. Justru tuan-tuan, jangan jadi alasan dalam keadaan kita diuji dengan pandemik, kita dalam keadaan tidak beribadah pada Allah. Kerana peranan kita sebahagian daripada peranan dan kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita diuji dengan pelbagai ujian dan sebagainya, kita mesti perkemaskan sosok kita dalam keadaan bukan dengan erti kata merapatkan soh, tetapi perlu perkemaskan hubungan sesama kita. Kerana Aidilfitri inilah dia punya di antara hikmah di sebalik kita meraihkan perayaan. Jangan hanya kita mementingkan diri sendiri dengan keadaan kita tidak mengambil peduli hal orang lain. Dengan keadaan kita tidak mengambil peduli jiran tetangga, tidak ambil peduli jiran-jiran kita sama ada dalam keadaan kita berdekatan ataupun jauh dengan kita. Tetapi selagi mana dia bernama atas nama Islam, itu adalah saudara di kalangan kita. Muslim yang dirahmati oleh Allah, wabak pandemik mengajar kita supaya mendekatkan hubungan dengan Allah. Kerana apa dia khatib berkata sedemikian, tuan-tuan para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada di kalangan kita diuji dengan pandemik, tetapi mereka masih berdekir dengan sifat keangkuhan, sehingga mereka dalam keadaan tidak merasakan diri mereka ini adalah lemah dan hina. Dalam keadaan mereka mementingkan kehidupan mereka tanpa memikirkan kesusahan orang lain,
Maka di saat ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada satu Syawal, sama-samalah kita bermuhasabah diri banyak-banyak. Dalam keadaan masa yang sama, kita pastikan kehidupan kita ini dalam keadaan direalisasikan dengan cara agama. Dan kita bimbang dan khawatir pada masa mendatang jikalau Islam dan agama ini tidak dipraktikkan di dalam masyarakat, bahkan malap sebegitu rupa, dalam keadaan kita bimbang dan khawatir bagaimana generasi akan datang, anak-anak cucu kita, untuk mengamalkan sunnah Nabi di saat kita diuji dengan pandemik COVID-19. Kadang-kadang di kalangan jemaah kita sudah lupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sunnah Nabi? Antaranya yang ditekankan oleh Nabi adalah solat 5 waktu berjamaah. Justru saya pesan pada tuan pengurusi merangkap mengurus tadbir surau kita, cubalah buat yang terbaik supaya supaya jemaah dapat hadir solat berjamaah. Kerana apa dia tuan-tuan? Kita bimbang dan khawatir makin lama makin malap, makin lama makin sunyi, makin lama makin tenggelam. Las-las ghaibul ghuyub, surau kita tak ada orang. Siapa menjadi peranan, siapa dia bertanggungjawab? Tuan-tuan dan saya. Kerana saya kuliah sini sebulan sekali. Jika tuan-tuan tidak ambil tanggungjawab ni, siapa dia yang menanggung dosa? Kullukum ra'i wa kullu ra'in mas'ulu ar-ra'iyati, kata Nabi. Setiap kamu ada tanggungjawab. Setiap kamu itu akan dipertanya ataupun ditanya tentang apa yang dipertanggungjawabkan pada kamu. Justru tuan pengurusi akan memikirkan beban bersama dengan tuan-tuan semua untuk mengimarahkan surau kita balik dalam keadaan kita mematuhi SOP yang ditetapkan. Maka hasil daripada tarbiyah Ramadan kita cuba perkemaskan balik. Saya minta semua datang balik berjemaah dalam keadaan pastikan sunnah Nabi ini diamalkan. Kalau kita nak mengikut track record apabila diuji dengan ta'ud, diuji dengan penyakit wabak sebelum ini, apa mereka buat? Mereka akan kembali dan mereka akan rujuk pada agama dan mereka akan doa pada agama. Tuan-tuan tengok contoh di negara Brunei Darussalam, bagaimana ungkapan yang disebut oleh Sultan beliau. Sultan mereka, amalan mereka adalah dalam keadaan bertilawatul Quran. Kerana kita melihat rekod di antara ujian yang diturunkan oleh Allah dapat dipadamkan dengan membaca Al-Quran. Nampak tuan-tuan rahimahumullah, tuan-tuan amalkan di dalam rumah, banyakkan baca Quran, kurangkan pasang muzik, matikan muzik, video-video yang lawa dikurangkan. Kalau boleh tak payah pasang terus, banyakkan membaca ayat-ayat Al-Quran. Tak mampu baca, alunkan dengan radio dan sebagainya, supaya kita nak memastikan di dalam Korea, negara kita dalam keadaan yang sempurna, seperti mana yang Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Dan sekiranya ahli Korea, negara aman, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah Ta'ala menurunkan berkatan daripada langit dan bumi. Daripada langit turunnya rahmat, daripada bumi turun keluarnya segala harta, keluarnya pembendaharaan dunia yang menyebabkan rakyat akan menghasilkan kekayaan. Tuan-tuan tengok dalam sejarah Khalifah Umar Abdul Aziz, bagaimana tuan-tuan tengok di zaman kerajaan pimpinan Umar Abdul Aziz, tidak ada zalim, tidak ada penindasan, tidak ada penganiayaan. Bahkan kita melihat dalam sejarah Khalifah Umar Abdul Aziz, binatang yang buas boleh bermain dengan anak-anak dalam keadaan begitu, dalam keadaan tidak berbahaya. Ini kerana keadilan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Umar Abdul Aziz. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang boleh yang layak menerima zakat, kerana pembendaharaan dunia yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah tuan-tuan dengan amalan, jaga solat 5 waktu berjamaah. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima final ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'un alim. Aku di qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sidang para jemaah muslimin yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi khatib memperingatkan tuan-tuan, pertingkatkan benar-benar ketakwaan. Tinggalkan segala larangan, sama ada larangan berbentuk dosa kecil ataupun dosa besar. Jauhi daripada perkara syubhah, jauhi daripada perkara yang mendatangkan dosa, bahkan mendekatkan diri pada perkara mendatangkan pahala walaupun sedikit, itu dinamakan dosa. InsyaAllah pada pagi hari Aidilfitri, khatib berpesan pada diri tuan-tuan dan pada diri sendiri khasnya, marilah sama-sama kita perbanyakkan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sebab kita berselawat pada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi ataupun mengenali kita pada suatu hari nanti, insya-Allah. Pada hari ini juga khatib memesan pada tuan-tuan, jangan lupa kita berbakti kepada ibu dan ayah. Kerana di hari ini kita diuji tidak meraihkan bersama satu Syawal dengan mereka. Jangan lepaskan peluang yang berada pada satu Syawal menggunakan kecanggihan yang ada. Tidak ada alasan untuk kita menjarakkan diri dengan orang tua kita pada satu Syawal. Tetapi alangkah baiknya kita beramal dalam keadaan seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan bagaimana? Mendahulukan amalan yang baik pada ibu bapa sebelum melakukan amalan yang sunat. Kalau tuan-tuan boleh buat dah akhir Ramadan semalam, telefon boleh tengok ibu, boleh dengar suara ibu dan ayah, tuan-tuan dapat pahala di bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan ada duit lebih, tuan-tuan bagi dah semalam ataupun bulan Ramadan, duit itu lebih afdal berbanding satu Syawal. Itu mana-mana kuliah anda sarankan nak bagi duit pada ibu dan ayah bagi akhir Ramadan, jangan bagi satu Syawal. Kerana apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan dapat pahala Ramadan, tapi satu Syawal itu berbanding dengan Ramadan, Ramadan itu lebih mulia. Cuma menjadi trend dan budaya kita, tidak ada yang disebut dengan perasaan khusyuk kalau buat di akhir Syawal, di akhir Ramadan, bukan satu Syawal. Kerana nak diberikan duit mesti baju baru, kerana nak diberikan duit mesti kita berpakaian bersih. Itu bukan bermakna sarana, tetapi satu Syawal itu mesti memakai pakaian yang bersih, pakaian yang elok, pakaian yang cantik. Tapi dalam bab sedekah, sebaik-baik sedekah adalah Ramadan. Hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum bertemu dan belum mendengar dan mohon kemaafan pada ibu, jangan lepaskan peluang dan cari guna peluang di satu Syawal. Jangan menjarakkan hubungan dengan mereka kerana mereka dalam keadaan sunyi dan sepi pada ketika ini. Cuba tuan-tuan bayangkan di saat kita keseorangan di rumah pada satu Syawal, anak-anak yang tidak balik daripada kampung, daripada warga daripada desa ke kampung tidak dibalik tuan-tuan, daripada bandar ke kampung tidak balik, apa perasaan mereka? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu serikan pada satu Syawal dengan menghiburkan hati ibu dan ayah kamu. Dengan arti kata kamu memohon kemaafan dan bertanya khabar kepadanya. Hari ini tuan-tuan, kita ada kecanggihan dengan video call group. Panggil adik-beradik call, semua tengok dengan suara mak. Jangan telefon kawan lagi, jangan telefon orang lain lagi. Pastikan ibu diutamakan, pastikan ayah diutamakan. Kalau tuan-tuan melihat kenapa Uwais Al-Qarni itu menjadi hebat doanya di mustajab, sampai Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, ya Umar, ketiadaanku di suatu hari nanti, ketika mana aku telah tidak ada suatu hari nanti, kamu carilah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Kenapa dia kata Sayyidina Umar pada Nabi, ya Rasulullah, apa hebat Uwais Al-Qarni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uwais Al-Qarni doanya tidak ada hijab di mustajab oleh Allah. Kenapa Uwais Al-Qarni doanya di mustajab? Kerana Uwais Al-Qarni begitu hebat hubungan dengan ibunya. Walaupun Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, dia bukan sahabat Nabi, kerana dia jauh berduduk di sebelah utara negara Yaman sana, berjauhan dengan Nabi SAW. Tapi bagaimana Nabi SAW mengenali nama Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni tidak pernah melihat susuk badan fizikal Nabi SAW, tetapi Nabi menyebut nama Uwais Al-Qarni kepada Sayyidina Umar. Kamu pergi carilah Umar seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni, kamu minta supaya dia mohon doa, kerana doanya lebih mustajab.
orang wali tuan-tuan. Uwais Al-Qarni. Apa makna dia? Apa amalan Uwais Al-Qarni? Pernah ditanya kepada mereka, ya Uwais, apa amalan spesial kami? Kata Uwais Al-Qarni, ibu segala-gala dalam hidup aku. Berbeza dengan akhir zaman, kadang-kadang orang menepikan ibu, menjaga hubungan dengan isteri yang begitu baik, yang begitu akrab, tidak salah dalam agama, tapi jangan meninggalkan hubungan dengan ibu. Jangan lupa juga ayah-ayah yang pernah mencari nafkah membesarkan kita, yang mencari rezeki membesarkan kita. Walaupun dalam keadaan kita ada ibu, ada ayah, jangan lupa dan hello tanya khabar dalam keadaan mendengar suaranya. Kerana hati seorang ayah itu dalam keadaan yang lemah dan lembut waktu umurnya dalam keadaan sedemikian. Justru tuan-tuan jangan lepaskan peluang 1 Syawal, teruskan berdoa dan minta munajat. Jangan lupa hantarkan ataupun pohonkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebolehnya di waktu pandemik, tuan-tuan cubalah dapatkan munajat daripada ibu sendiri, kerana doa ibu itu doa yang mana lebih baik berbanding 70 orang yang soleh. 70 orang soleh, doa seorang ibu itu lebih baik. Allahu Rabbi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassal ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma at-tahfazu bi aini inayatika rabbaniyah wa bihifzi qayatika samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam sultan selamu darul ihsan wa raja muda selamu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal bala wal waba wal marad wasyadaid wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma rabbana ablana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrati a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, pada pagi ini ya Allah kami menadah tangan padamu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami ini ya Allah. Pada 1 Syawal kami diuji dengan pandemik sekali lagi ya Allah, seperti mana pada Syawal tahun lepas ya Allah. Tapi pada tahun ini ya Allah kami tidak bersama dengan ibu dan ayah kami pada 1 Syawal ya Allah. Betapa hati ini dalam keadaan sedih ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami menadah tangan sebagai anak kepada ibu dan ayah kami ini ya Allah. Kau berilah kekuatan pada ibu dan ayah kami untuk beramal, untuk terus melakukan ibadah padamu ya Allah. Kau gugurkan dosa ibu dan ayah kami ini ya Allah, seperti mana gugurnya daun-daun kering ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ayah dan ibu kami yang telah kembali padamu ya Allah, yang berada di alam barzah, beralam kubur ketika ini ya Allah, Kau lapangkan kuburnya ya Allah. Kau lapangkan kuburnya ya Allah. Kau lapangkan kuburnya ya Allah. Kau jangan sempitkan kuburnya ya Allah daripada sebab dosa kami sebagai anaknya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, kami menadah tangan mewakili para Qoriah di kawasan ini ya Allah. Kau jadikan Qoriah ini Qoriah yang beriman dan bertakwa ya Allah. Kau jadikan Qoriah ini Qoriah yang patuh dan taat pada perintahmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bimbangkan ahli Qoriah kami ini lalai kepada perintahmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan di antara kami yang menjaga solat 5 waktu ya Allah, menjaga sunnah Nabi solat 5 waktu ya Allah, terutamanya dalam keadaan jamaah ya Allah. Kami bimbang dan kami khawatir ya Allah, di saat ini ya Allah, ada di kalangan para jemaah kami sudah mula dalam keadaan selesa mereka solat bersendirian ya Allah. Kami bimbang dan kami khawatir generasi ini akan berterusan ya Allah, sehingga akan menyebabkan jadi umat akhir zaman ini yang jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pada 1 Syawal ya Allah, jangan jadikan 1 Syawal bulan kemenangan untuk kami melaksanakan maksiat padamu ya Allah. Jadikan kami 1 Syawal bulan kemenangan untuk kami melakukan amal ibadah padamu yang lebih baik lagi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Gugurkanlah dosa-dosa kami pada pagi ini ya Allah. Maafkanlah di antara kami pada pagi ini ya Allah. Satukan hati kami pada pagi ini ya Allah, dengan kesatuan kalimah la ilaha illallah, dengan kesatuan kalimah la ilaha illallah, dengan kesatuan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan daripada saudara kami yang diuji pada akhir Ramadan ya Allah. Selamatkan keluarga kami ataupun saudara kami sesama Islam di segi nasab Islam agama ya Allah, yang berada di bumi Gaza ya Allah, yang berada di bumi Palestin ya Allah, yang berada di tepi, yang berada di Masjidil Aqsa ya Allah. Mereka diuji dalam keadaan ujian yang begitu dahsyat ya Allah. Kami tidak kesanggupan untuk melihat mereka mati di tembok, mereka yang mana menjadikan peluru sebagai dalam keadaan kehidupan harian mereka, dalam keadaan peluru menjadi yang disebut dengan amalan-amalan mereka ataupun mendepani dalam kehidupan mereka. Peluru-peluru di kalangan musuh-musuh itu ya Allah, yang mana daripada asbab peluru itu ya Allah mereka akan mati ya Allah. Maka ya Allah tidak ada cara lain melainkan dengan pertolongan-Mu ya Allah. Kau selamatkanlah saudara se-Islam kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, setelah berhidayah pada kami ya Allah, ketetapkan hidayah tersebut ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah hidayah kepada pemimpin Islam kami ini ya Allah. Berilah hidayah kepada pemimpin Islam kami ini ya Allah. Berilah hidayah kepada pemimpin Islam kami ini ya Allah. Kau sedarkan pemimpin Islam kami ini dengan tanggungjawab mereka terhadap rakyatnya ya Allah. Jangan kau biarkan mereka dalam keadaan seronok dan syok dengan jawatannya ya Allah. Jangan kau biarkan mereka dalam keadaan seronok tanpa memikirkan hak kebajikan rakyatnya ya Allah. Kami bimbang dan kami khawatir ya Allah, pemimpin yang diuji dengan sedemikian ya Allah, mereka sampai lupa tanggungjawab akan dikenakan oleh-Mu pada suatu hari nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kami pemimpin yang adil ya Allah. Kami rindu dengan pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan pimpinan khalifah-khalifah-Mu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mahukan dalam keadaan pemimpin kami seperti pemimpin-pemimpin yang adil sebelum ini ya Allah. Sudah terbukti bagaimana pemimpin yang mengadili terhadap rakyatnya, bagaimana diberikan oleh Allah keberkatan dalam pentadbiran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, setelah beri kenikmatan pada kami, jangan leka dengan nikmat yang dianugerahkan pada kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrati ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal minal aidi wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.